Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Insya-Allah, saya Muhammad Hanis bin Hassan, pelajar jurusan Syariah Pengurusan Muamalat, ingin membentangkan satu poster yang berkaitan dengan tajuk tokoh ekonomi Islam, iaitu Syekh Profesor Dr. Wahbah Al-Zuhaili. Syekh Wahbah Al-Zuhaili merupakan seorang tokoh ulama abad ke-20 yang terkenal dari Syariah dan merupakan seorang cendekiawan Islam khusus dalam bidang perundangan Islam, yang ini Syariah. Pemikirannya telah menyebar ke seluruh dunia Islam melalui karya-karya yang telah dikarangnya. Namanya juga sebaris dengan tokoh-tokoh tafsir dan fuqaha yang telah berjasa dalam dunia keilmuan Islam seperti Takhir Ashur dan Muhammad Abu Zahrah. Beliau juga adalah merupakan seorang pendakwah di Masjid Badar dan Ketua Majlis Idarah bagi Madrasah Syekh Abdul Qadir Al-Qassab Sanawiyah Syariah di Dir Atiyah. Beliau juga adalah penulis sejumlah buku mengenai undang-undang Islam dan sekular yang kebanyakannya telah diterjemahkan dalam bahasa Inggeris dan juga bahasa-bahasa yang lain. Beliau merupakan pengerusi atau ketua KIMS Fiqh Islami dan mazhabnya di Fakulti Syariah Universiti Damsyik. Beliau menyampaikan ceramah di masjid, radio dan televisyen serta di seminar-seminar dalam segala bidang keilmuan Islam. Seterusnya, saya akan menceritakan serba sedikit tentang latar belakang beliau. Syekh Wahbah Al-Zuhaili dilahirkan di kampung Dir Atiyah, iaitu satu kawasan di Kalmun daerah Al-Nabk, iaitu di pinggir kota Damsyik, Syria pada tahun 1351 Hijrah bersamaan dengan 6 Mac 1932. Bapanya, Haji Mustafa Al-Zuhaili, adalah seorang yang mempunyai kepribadian yang soleh dan bertakwa. Ibunya pula bernama Hajah Fatimah binti Mustafa Sa'adah, seorang ibu yang dihiasi dengan sifat warak dan berpegang teguh dengan ajaran syariat dan beramal dengannya. Di sini saya telah sertakan satu gambar yang menunjukkan suasana di Jalan Perkampungan Dir Atiyah pada tahun 2017. Mengenai pendidikan Syekh Wahbah Al-Zuhaili pula, beliau mendapat didikan awal peringkat rendah dan kutab, iaitu tadika, di kampungnya. Pada tahun 1946, beliau telah memasuki peringkat menengah di Kolej Syariah di Damsyik selama 6 tahun sehingga tahun 1952. Di Mesir pula, beliau telah memperolehi ijazah seperti berikut. Ijazah BA dalam Kuliah Syariah Universiti Al-Azhar pada tahun 1956. Yang kedua, ijazah takhassus pendidikan dari Kuliah Bahasa Arab Universiti Al-Azhar 1957, ijazah BA dari Kuliah Undang-Undang dari Universiti Ain Syam pada tahun 1957. Kemudiannya, beliau telah menyambung pelajaran ke peringkat sarjana dan kedoktoran di Universiti Kahirah serta berjaya memperolehi PhD dengan pangkat cemerlang dari Kuliah Munaqasah terdiri daripada Muhammad Abu Zahrah dan Dr. Hafiz Ghanim yang merupakan Menteri Pendidikan Tinggi pada waktu itu. Tugas pertama yang disandang oleh beliau selepas memperolehi PhD ialah sebagai pensyarah di Kuliah Syariah Universiti Damsyik pada tahun 1963 dan menjadi Profesor Madya pada tahun 1969 dan Profesor pada tahun 1975. Wahbah Al-Zuhaili menghembuskan nafas terakhirnya pada hari Ahad 24 Syawal 1436 Hijrah atau bertetapan dengan tarikh 9 Ogos pada tahun 2015 dan dimakamkan di tanah kelahirannya Dir Atiyah. Seterusnya, saya akan menceritakan sedikit tentang topik sumbangannya dalam ekonomi Islam. Jika kita lihat di sini, Syekh Wahbah Al-Zuhaili merupakan seorang ulama fiqh kontemporari yang terkenal dan mempunyai pemikiran moderat, iaitu wasatiyah, yang menyatu padukan antara manhaj salaf dan khalaf serta pemikiran moden. Beliau juga fokus ataupun menekankan terbukanya pintu ijtihad hukum Islam. Beliau amat prihatin terhadap perkembangan ilmu-ilmu Islam dan cara pelaksanaannya. Oleh yang demikian, kita mendapati bahawa banyak tulisan-tulisan beliau atau karya-karya beliau mengandungi cadangan-cadangan ataupun pendapat secara praktikal yang boleh dilaksanakan oleh pihak berkuasa dan dapat menyelesaikan kemelut serta permasalahan ummah, sama ada dari segi isu berkaitan ekonomi, sosial dan juga politik. Antara kitab beliau yang telah terkenal, yang cukup terkenal adalah kitab yang berjudul
Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh dan Usul Al-Fiqh Al-Islami. Wahbah Al-Zuhaili dibesarkan dan mendapat didikan di kalangan ulama'-ulama' mazhab Hanafi yang telah membentuk pemikirannya dalam mazhab fiqh tersebut. Walaupun begitu, beliau tidak bersikap taksub ataupun fanatik terhadap satu mazhab dan meraihkan pendapat-pendapat mazhab yang lain. Hal ini kita dapat lihat daripada bentuk pentafsirannya, iaitu Tafsir Al-Munir ketika mengupas ayat-ayat serta dalil yang berhubungan dengan fiqh. Pemikiran beliau dalam ekonomi Islam juga melalui karya karangannya lebih fokus kepada aspek fiqh muamalat yang merangkumi hukum transaksi kewangan, transaksi jual beli, takaful, khiyar, pasar kewangan, zakat, riba, wakaf, jaminan, pemindahan hutang gadaian paksaan dan pemilikan harta. Berkenaan dengan isu-isu kontemporari dalam ekonomi Islam, Wahbah Al-Zuhaili berpendapat bahawa beliau mempercayai bahawa telah timbul beberapa masalah fiqh yang tidak dijelaskan oleh para ilmuwan terdahulu. Contohnya berkaitan dengan faedah bank, perjanjian insurans dan peruntukan polisi, perjanjian pembahagian untung dan rugi, penjualan dan pembelian barang yang berlaku pada tempoh akhir, aktiviti eksport-import, penyewaan, jaminan gadai janji dan sebagainya. Dalam kitab-kitab beliau telah membincangkan masalah ataupun isu-isu ini berdasarkan tafsiran Al-Quran dan hadis yang meneliti semua masalah ekonomi kontemporari secara langsung atau secara direct. Menurutnya, seseorang boleh beristihad dalam bidang muamalat, perjanjian, syarat-syarat yang menuju kepada kemaslahatan selagi mana ianya tidak bertentangan dengan nas dan prinsip-prinsip syariat Islam. Menurutnya juga, istihad dalam menetapkan satu produk hukum mestilah dibentuk atas landasan syariat dan mempertimbangkan uruf, adat istiadat dan kemaslahatan. Syekh Dr. Wahbah Al-Zuhaili juga dengan kemampuan ilmiahnya dan kepribadiannya yang tinggi telah memberikan banyak sumbangan kepada ekonomi Islam. Antaranya kita dapat lihat di sini, Wahbah Al-Zuhaili telah memegang pelbagai jawatan utama, dan antara jawatannya yang pernah disandang dan penyertaannya dalam institusi adalah seperti berikut. Di sini saya telah nyatakan beberapa jawatan yang pernah disandang oleh beliau. Antaranya ialah Ketua Bahagian Kajian Syariah di Majlis Syar'i bagi Kewangan Islam Bahrain, Ahli Institut Yayasan Al-Bait Jordan, Anggota Lajnah Kajian dan Hal Ehwal Islam di Kementerian Wakaf Syariah, dan beliau pernah menyertai majoriti perbahasan dalam Majma' Al-Fiqh Islami di semua muktamar Islam seperti di Arab Saudi, di India, Sudan dan Amerika. Beliau juga pernah menyertai persidangan zakat semasa di Kuwait dan Kahirah. Beliau juga merupakan anggota Hay'ah Istisyariyah bagi ensiklopedia Dar Al-Fikir untuk Hadarah Islamiyah. Beliau juga merupakan ketua Hay'ah Syariah di sebuah syarikat Al-Mudarabah dan Al-Muqasah Al-Islamiyah di Bahrain. Selain itu juga, Wahbah Al-Zuhaili juga telah menulis beberapa buku-buku, kertas kerja dan artikel dalam pelbagai ilmu Islam, termasuklah ilmu ekonomi dan bidang kewangan. Buku-bukunya telah melebihi 133 buah buku dan jika dicampurkan dengan risalah-risalah kecil, telah melebihi 500 tajuk. Antara karyanya yang menjadi sumbangan khusus dalam ekonomi Islam adalah seperti berikut. Contohnya Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu jilid 5 yang menceritakan berkaitan yang telah mengulas isu tentang kewangan Islam. Al-Uqud Musammah fil Qanun Al-Muamalat Al-Madaniyah Al-Imarati. Yang lainnya Baik Al-Asham, iaitu penjualan saham yang diterbitkan oleh Dar Al-Maktabi Damsyik 1997, dan juga Baik Ad-Dain fi Asy-Syariah Al-Islamiyah, Al-Buyu' wa Astaruha Al-Ijtimaiyah Al-Mu'asirah, Baik Al-Urbun, Al-Wasaya wal Al-Waqaf fi Al-Islami, Fiqh Al-Islami, yang ini berkaitan dengan wasiat dan wakaf dalam syariat Islam. Ada juga berkaitan dengan Idarat Al-Waqaf Al-Khairi, Nazariyat Ad-Daman, yang ini teori jaminan, dan juga Fiqh Al-Mawaris fi Al-Syariah Al-Islamiyah. Kebanyakannya karya-karya beliau telah menjadi rujukan dan silibus bagi masyarakat umum seluruhnya, termasuklah para kadi, ulama dan juga para mufti. Kesimpulan dia, sumbangan beliau amatlah cukup besar kepada ummah dan dunia Islam. Beliau juga telah mencetuskan idea yang bernas dan menyelesaikan masalah ummah
melalui istinbat dan istidlalnya sama ada dari masadir asliyah atau buah fikirannya, serta ilham golongan salaf al-salih dan ulama. Akhirnya dapat digunakan masyarakat untuk merungkai dan menjadi amalan sistem yang dibina seperti kewangan Islam dan lain-lain. Di sini saya telah sertakan gambar ketika beliau telah menerima anugerah tokoh Ma'al Hijrah tahun 1430 Hijrah di Malaysia. Saya telah menggunakan dua rujukan di sini. Yang pertama adalah daripada buku yang dikarang oleh Zulkifli Muhammad Al-Bakri, iaitu yang bertajuk Syekh Dr. Wahbah Al-Zuhaili yang ku kenali, pada tahun 2016, terbitan Pustaka Cahaya Kasturi Sediria Berhad. Dan juga saya telah membuat rujukan dalam tesis Reza Ursali, iaitu yang bertajuk Sejarah Pemikiran Wahbah Al-Zuhaili, Moderasi dalam Hukum Islam. Sekian itu sahaja. Sekian, terima kasih.